selamat sejahtera. Saya Steve Housen Steven, nombor matriks BK20110186 akan membentang pengenalan bagi tajuk tugasan kami. Seperti yang kita tahu, negara Malaysia merupakan sebuah negara yang memiliki masyarakat yang berbilang kaum, agama dan bangsa. Keunikan masyarakat yang berbilang ini menyebabkan negara Malaysia dikenali oleh negara lain dan menyebabkan mereka mengagumi masyarakat Malaysia. Hal ini dikatakan demikian kerana walaupun masyarakat Malaysia mempunyai perbezaan dari segi percakapan, perbuatan maupun perayaan yang dirayai, namun kesefahaman antara satu sama lain yang inilah yang menjadikan ia sebagai sebuah jambatan dalam mendekatkan jurang antara masyarakat yang terbentuk. Bagi mencapai perpaduan dalam sesebuah negara bukanlah sesuatu kerja yang senang. Namun, dengan adanya kesefahaman antara sesama serta masyarakat memiliki kesedaran dalam merealisasikan impian negara dalam membentuk negara yang harmoni dan aman sentosa, maka perkara ini mampu dicapai. Oleh itu, setiap kita sebagai warga negara Malaysia perlulah sentiasa menghormati antara satu sama lain agar tidak berlaku perpecahan kaum dan menyebabkan perselisihan faham antara satu sama lain. Perlembagaan Persekutuan bertindak secara adil dan tidak unsur pilih kasih. Perlembagaan Persekutuan mempunyai satu perkara, iaitu perkara 8 yang menjaga hak kesamarataan antara rakyat. Perkara 8(1) memberitahu kita bahawa setiap rakyat mempunyai hak yang sama dalam undang-undang dan juga dalam kehidupan. Ini bermaksud jika seseorang mempunyai satu kesalahan, dia akan dihukum di sisi undang-undang yang sama rata dengan orang lain, supaya tidak sebarang percagahan kaum akan berlaku. Perkara 8(2) juga menekankan bahawa kesamarataan antara rakyat penting di dalam demokrasi, supaya etnik dan kaum di dalam warga negara sesebuah negara dilindungi. Ini juga adalah untuk mengelakkan kes diskriminasi berlaku dalam warga negara. Selain daripada itu, perkara ini juga diamalkan dalam segi pendidikan rakyat. Setiap rakyat berpeluang untuk menghantar anak mereka kepada sekolah supaya mendapatkan pendidikan yang sempurna. Dan akhirnya, kita juga mempunyai perkara 8(3) yang menerangkan bahawa status kesamarataan untuk setiap rakyat Malaysia tanpa mengira status seperti orang-orang atasan atau raja adalah sama rata. Ini adalah supaya kita dapat mengelakkan rakyat dikategorikan berdasarkan perbezaan taraf hidup dan kekayaan dan juga keperluan mereka, supaya rakyat tidak akan dieksploitasi oleh organisasi yang lebih tinggi dalam kuasa. Itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Afiq Asfar bin Bani. Nombor matriks BK20110238. Saya akan membentangkan isi saya, iaitu hak asasi manusia diberikan secara rasional dan berhemah. Bahagian 2 Perlembagaan Persekutuan yang merangkumi perkara 5 hingga 13 membincangkan tentang kebebasan asasi manusia. Tambahan pula, perkara 10 memfokuskan tentang kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan. Sehubungan dengan itu, setiap warga negara Malaysia berhak kepada kebebasan bercakap dan bersuara. Rakyat diberikan kebenaran untuk berkata, menyuarakan pandangan ataupun menyebarkan maklumat yang diinginkan secara lisan, bertulis maupun atas talian, selagi tidak mengganggu keharmonian rakyat dan negara. Dalam pada itu, terdapat laporan berita harian online yang bertajuk "Lelaki Hina Agong di Facebook". Setelah siasatan lanjut dilakukan oleh pihak polis, individu tersebut disabitkan kesalahan mengikut Seksyen 4-1-A Akta Hasutan 1948, iaitu keinginan memprovokasi, serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, iaitu penyalahgunaan kemudahan rangkaian. Di sini saya akan menjelaskan serba sedikit berkaitan Akta Hasutan 1948 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.
Akta Hasutan menjelaskan bahawa sesiapa sahaja, sama ada secara bersendirian ataupun berkumpulan, yang melakukan sebarang perbuatan yang menimbulkan unsur menghasut dan memprovokasi akan diberikan tindakan undang-undang. Apabila disabitkan kesalahan buat kali pertama, akan dikenakan denda RM5,000 atau penjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Untuk kesalahan yang seterusnya, akan dipenjara 5 tahun dan hasil terbitan dilucuthakkan dan boleh dilepaskan oleh pihak mahkamah. Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 menjelaskan bahawa sesiapa yang menggunakan perkhidmatan dan rangkaian komunikasi untuk tujuan yang lucah, sumbang, palsu, mengancam atau buruk sifatnya akan disabitkan kesalahan. Bagi kesalahan pertama, akan didenda RM5,000 atau penjara 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Denda RM1,000 akan dikenakan untuk setiap kesalahan seterusnya. Oleh hal yang demikian, jelaslah bahawa pemberian hak asasi dalam Perlembagaan Persekutuan adalah rasional dan diikat dengan beberapa akta yang lain. Hal ini sememangnya dapat membantu mengawal tingkah laku rakyat agar lebih bersopan santun dan saling sayang menyayangi, sekaligus dapat mengelakkan pergaduhan antara satu sama lain. Seterusnya adalah dalam menjamin keadilan sosial antara kaum dan menjaga kepentingan semua kaum. Dalam konteks ini, perkara 149 dan perkara 153 di dalam Perlembagaan Persekutuan memainkan peranan. Perkara 149 adalah suatu kuasa khas perundangan menentang perbuatan subversif, tindakan yang memberatkan ketentraman awam, dan sebagainya. Dan kuasa ini diberikan kepada Parlimen. Terdapat beberapa akta seperti Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA), Akta Pencegahan Jenayah (POCA), dan Akta Pencegahan Keganasan (POTA). Akta ini dikuatkuasakan dengan tujuan menghalang keganasan terancam kepada orang awam atau mana-mana harta, membangkitkan perasaan tidak setia dan semangat memberontak kepada Yang di-Pertuan Agong dan mana-mana kerajaan dalam persekutuan. Isu yang terdapat dalam perkara ini adalah peruntukan undang-undang ini dalam memberhentikan atau mencegah tindakan ini tidak selaras dengan mana-mana peruntukan perkara 5, yaitu kebebasan diri, perkara 9, kebebasan bergerak, perkara 10, kebebasan bersuara, berhimpun dan berpersatuan, dan perkara 13, hak terhadap harta. Di samping itu, akta yang berada di bawah perkara ini boleh dipindah atau dimasukkan melalui majoriti mudah dan tidak memerlukan sokongan majoriti yang tinggi. Perkara 153 pula adalah perizaban kuota berkenaan dengan perkhidmatan, permit dan sebagainya bagi orang Melayu dan anak-anak negeri mana-mana antara negeri Sabah dan Sarawak. Namun begitu, perkara ini tidak boleh dilihat sebagai suatu kelebihan kepada kaum Melayu semata-mata. Dalam satu isu berkaitan dengan Universiti Teknologi Mara UiTM yang membuka peluang kemasukan kepada semua kaum, terutama sekali kaum India yang berpendapatan rendah, menjadi perdebatan yang hebat. Sedangkan perkara 153 ini turut melindungi hak anak-anak negeri Sabah dan Sarawak serta menjaga kepentingan kaum-kaum lain bagi mengelak jurang yang besar antara kaum Melayu dan kaum-kaum yang lain. Tambahan pula, dasar ini mampu untuk membentuk kesamarataan dan keadilan serta mengukuhkan perpaduan antara kaum. Salam sejahtera semua. Hari ini saya Eugenius Lofosun dari Seksyen 8 ingin membentangkan topik 9 iaitu justifikasi sifat perlembagaan persekutuan yang secara simbolik dianggap sebagai kontrak sosial apabila kita meletakkan pemahaman rasional terhadap amalan bertikam lidah masyarakat Malaysia tidak berparangan. Dalam pembentangan hari ini, saya akan menjelaskan tentang keutuhan dan keluhuran perlembagaan persekutuan. Apakah yang kita perlu tahu tentang keutuhan dan keluhuran perlembagaan persekutuan ini? Antaranya termasuklah perlembagaan persekutuan merupakan undang-undang tertinggi negara Malaysia serta sumber rujukan tertinggi bagi segala hal berkaitan dengan sistem pemerintahan, perundangan, kedudukan dan hak sosioekonomi rakyat di mana semua pihak harus akur dan patuh kepadanya. Hal ini juga menyebabkan rakyat Malaysia bertikam lidah dan tidak berparangan disebabkan adanya perlembagaan persekutuan dalam melindungi hak dan keistimewaan mereka tersendiri. Selain itu, keutuhan dan keluhuran perlembagaan persekutuan juga dapat dilihat apabila segala undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan persekutuan adalah tidak sah. Sebagai contoh, isu Artikel 1 dalam kurungan 4 Konvensyen Antarabangsa mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi kaum (ICER) dianggap sebagai bercanggah dengan perlembagaan persekutuan di mana dasarnya dapat memberi kebenaran kepada kerajaan untuk merektifikasikan ICER
untuk melaksanakan inisiatif khas untuk membantu kaum tertentu yang tertinggal umpama hak istimewa Melayu dan Bumi Putra dalam perkara 153 Perlembagaan Persekutuan. Dasarnya merupakan perkara yang begitu baik, namun artikel ini juga menyatakan bahawa sekiranya tujuan inisiatif khas telah tercapai, maka ia hendaklah dihapuskan. Pernyataan ini amat membimbangkan berdasarkan Profesor Madya Dr. Shah Rahayu Abdul Aziz yang merupakan pensyarah kuliah Undang-Undang Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM kerana peruntukan khas yang diberi kepada Melayu dan Bumi Sabah dan Sarawak tidak seharusnya dihapuskan disebabkan ia telah pun diperuntukkan dalam perkara 153 Perlembagaan Persekutuan. Dengan adanya pencerahan ini, kerajaan menerusi Kabinet memutuskan untuk tidak meratifikasikan ICED dan akan mempertahankan Perlembagaan Persekutuan. Akhir sekali, Perlembagaan Persekutuan juga tidak boleh diubah dan hanya boleh dipindah dengan adanya syarat yang tertentu seperti rang undang-undang tersebut perlulah disokong oleh 2/3 jumlah ahli parlimen pada bacaan kali kedua dan kali ketiga dan mahkamah mempunyai kuasa untuk membatalkan sesuatu undang-undang sekiranya undang-undang yang digubal oleh parlimen adalah di luar bidang kuasa mereka dan bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan. Oleh itu, adalah jelas bahawa Perlembagaan Persekutuan merupakan undang-undang yang dapat mengelakkan berlakunya tindakan berparangan kerana masyarakat Malaysia adalah terikat dengan perlembagaan ini dan perlembagaan ini telah pun melihatkan perbuatan sedemikian. Sekian pembentangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Surahman bin Sukarman. Saya akan membentangkan isi seterusnya yang bertajuk Mendidik dan Melazimkan Rakyat dengan Amalan Demokrasi. Seperti yang kita tahu, negara Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen. Kepentingan amalan demokrasi ini ialah kita dapat mengekalkan kedaulatan negara, menentukan masa depan negara, meningkatkan kerjasama dalam kalangan masyarakat. Kita dapat memperkukuhkan perpaduan kerana kita tahu di negara kita ini terdapat banyak suku kaum yang berlainan. Seterusnya, dapat menjamin hak rakyat. Selain daripada itu, sistem demokrasi ini juga terdapat beberapa kebaikan. Antaranya ialah rakyat terlibat dalam membentuk kerajaan. Kerana oleh sebab itu, kita akan mengadakan pilihan raya untuk mengundi siapa yang layak untuk menjadi pemimpin negara kita. Seterusnya ialah pemimpin tidak berkuasa mutlak untuk memimpin sebuah negara kerana mereka perlu bertanggungjawab dan bersifat adil. Seterusnya ialah menjamin kerajaan yang adil. Oleh sebab itu, sistem demokrasi ini amatlah penting di negara kita. Oleh kerana itu, terdapat beberapa langkah untuk mengekalkan sistem demokrasi. Antaranya ialah mendidik rakyat agar menggunakan amalan demokrasi dengan betul. Seterusnya, mengekalkan keharmonian hidup kepelbagaian kaum. Kemudian, memelihara undang-undang dan perlembagaan negara. Seterusnya, mengutamakan kepentingan negara terlebih dahulu. Disebabkan oleh amalan demokrasi ini, negara kita telah berjaya mencapai beberapa kejayaan yang cukup banyak. Antara beberapa kejayaan yang telah dicapai oleh Malaysia ialah pemodenan pertanian, perkembangan teknologi, pelaksanaan e-ekonomi, kemajuan sistem pengangkutan dan komunikasi, sektor perkilangan dan banyak lagi. Oleh sebab itu, kita perlulah sentiasa mengamalkan sistem demokrasi ini dalam kehidupan seharian kita supaya dapat mengekalkan keharmonian negara kita. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Sebagai kesimpulan, Perlembagaan Persekutuan Malaysia merupakan asas penting dalam undang-undang negara. Tanpa perlembagaan, sistem pemerintahan dan kawalan sukar dilaksanakan. Hal ini bertunjangkan kepada pembentukan awal perlembagaan yang mendapat persetujuan ramai. Malah jika dilihat, sebenarnya perlembagaan merupakan dasar pada pembentukan demokrasi berparlimen di Malaysia. Dengan itu diharap setiap warga negara sama ada pemerintah dan rakyat mendapat hak masing-masing dan pembelajaan sewajarnya. Secara tuntasnya, perlembagaan persekutuan memberikan pelbagai kepentingan kepada kita sebagai rakyat dan juga pemerintah serta tindak negara.
Setiap rakyat yang bergelar warga negara Malaysia hendaklah memahami dan menguasai sejarah pembentukan negara kita serta mengambil iktibar daripadanya. Kita juga wajib mematuhi perlembagaan ini untuk mencapai kesepakatan dan perpaduan bagi mengelakkan daripada rakyat yang bergerak secara berpecah belah. Oleh itu, tiada apa yang kekal selamanya, tetapi mencapai kemajuan singkat adalah perkara yang mampu dan wajib menjadi agenda utama masyarakat yang bijak.